Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita sambung perbincangan kita mengenai perkara mengangkat kedua-dua tangan ketika bertakbir hendak rukuk di dalam sholat dan mazhab ulama. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai mazhab ulama dan hujah ulama yang tidak mengangkat kedua-dua tangan ketika bertakbir hendak rukuk. Dalam video kali ini kita akan membahas hujah ulama yang mengangkat kedua-dua tangan ketika bertakbir untuk rukuk. Dalam video ini akan dibincangkan hadis-hadis yang dijadikan dalil untuk mengangkat kedua-dua tangan ketika bertakbir hendak rukuk di dalam sholat. Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama berhujjah untuk mengangkat kedua-dua tangan ketika bertakbir untuk rukuk dengan beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi haswa mankibai idza ftataha shalah wa idza kabbara li ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ruku' rafa'ahu makadzalika aidan. Hadis Al-Bukhari nomor 735, Muslim 390. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengangkat kedua-dua tangannya sejajar kedua-dua bahunya apabila baginda memulai sholat dengan takbiratul ihram. Jadi yang pertama, baginda ketika takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihram mengangkat kedua-dua tangannya. Dan apabila baginda bertakbir untuk rukuk, jadi ketika baginda hendak rukuk, baginda bertakbir sambil mengangkat kedua-dua tangannya. Dan apabila baginda mengangkat kepalanya dari rukuk ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, bersama dengan itu baginda mengangkat kedua-dua tangannya. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Kilabah, yaitu annahu ra'a Malik ibn al-Khuwairith idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza arada ayarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ruku' rafa'a yadayhi. Haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a hakadza. Hadis Al-Bukhari nomor 737, Muslim 391. Maksudnya, sesungguhnya Abu Kilabah
telah melihat Malik bin Al-Huwairith apabila beliau sholat. Beliau bertakbir dan beliau mengangkat kedua-dua tangannya. Apabila beliau hendak ruku', beliau mengangkat kedua-dua tangannya. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengangkat kedua-dua tangannya. Beliau menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti ini. Jadi Malik bin Al-Huwairith mengatakan, baginda apabila memulai sholat mengangkat kedua-dua tangannya. Kemudian apabila hendak ruku', baginda mengangkat kedua-dua tangannya. Dan apabila mengangkat atau bangun dari ruku' atau hendak i'tidal, baginda juga mengangkat kedua-dua tangannya. Hadis ketiga adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila shalah al-maktubah kabbara wa rafa'a yadayhi hadwa mankibai wa yasna'u mithla dhalik idza qada qira'atahu wa arada ayyarka'a wa yasna'uhu idza rafa'a min ruku' wa la yarfa'u yadayhi fi syai'in min salatihi wa huwa qa'idun wa idza qama min sajadatain rafa'a yadayhi kadzalik wa kabbara. Hadis surat Abu Dawud nomor 744, At-Tirmidzi nomor 3423. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada apabila baginda berdiri untuk salat wajib, baginda bertakbir dan baginda mengangkat kedua-dua tangannya sejajar kedua-dua bahunya. Baginda melakukan seperti demikian apabila baginda selesai bacaan Al-Qur'annya dan baginda hendak ruku'. Dan baginda melakukan perkara yang demikian apabila baginda bangkit dari ruku', dan baginda tidak mengangkat kedua-dua tangannya pada sesuatu dari salatnya ketika baginda dalam keadaan duduk. Dan apabila baginda berdiri dari dua sujud, baginda mengangkat kedua-dua tangannya seperti demikian dan baginda bertakbir. Di dalam hadis ini adalah lafaz Abu Dawud, dan perkataan berdiri dari dua sujud yaitu berdiri dari dua rakaat, berdiri dari tasyahud awal. Demikian At-Tirmidzi dan ulama selainnya mentafsirkannya, dan beliau mengatakan hadis tersebut hasan sahih. Dalam hadis ini baginda dikatakan baginda ketika takbiratul ihram, baginda mengangkat kedua-dua tangannya sejajar kedua-dua bahunya. Begitu juga ketika baginda telah selesai bacaan Al-Qur'annya dan bertakbir hendak ruku', baginda mengangkat kedua-dua tangannya sampai ruku'. Dan baginda juga apabila bangkit dari ruku' hendak i'tidal, baginda juga mengangkat kedua-dua tangannya. Hadis keempat adalah hadis yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, yaitu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fis shalah kabbara wa wasafa hammam yala udunai thumma altakhafa bi thawbi thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra falamma arada yarka'a akhraja yadayhi minas thawbi thumma rafa'ahuma thumma kabbara faraka'a falamma qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada baina kaffai. Hadis riwayat Muslim nomor 401. Maksudnya Wa'il bin Hujr telah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya ketika baginda masuk ke dalam salat dan baginda bertakbir, takbiratul ihram. Jadi yang pertama, Wa'il bin Hujr mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya ketika takbiratul ihram hendak masuk ke dalam sholat. Hammam, salah seorang perawi, menjelaskan mengangkat kedua-dua tangan sejajar kedua-dua telinga baginda. Kemudian baginda menutup kedua-dua tangannya dengan bajunya. Kemudian baginda meletakkan tangan yang kanan di atas tangannya yang kiri. Tatkala baginda hendak rukuk,
baginda mengeluarkan kedua-dua tangannya dari bajunya. Kemudian baginda mengangkat kedua-dua tangannya, lalu baginda bertakbir dan rukuk. Tatkala baginda mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, baginda mengangkat kedua-dua tangannya. Tatkala baginda bersujud, baginda sujud di antara kedua-dua telapak tangannya. Hadis kelima adalah hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atha. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Abu Humaid dalam 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka adalah Abu Qatadah mengatakan, "Ana a'lamukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qalu falima wallahi ma kuntu bi atharina lahu tab'atan wal akadamina lau suhbatan. Qala bala qalu fa'arid. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yarfa'u yadayhi ya hatta yuhadiya bihima mankibai thumma kabbara hatta yakira kullu azmin fi maudih mu'tadilan thumma yaqra'u thumma yukabbiru wa yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima mankibai thumma yarka'u wa yada'u rahatai ala rukbatai thumma ya'tadilu fala yasubbu ra'sahu wa la yuqani'u thumma yarfa'u ra'sahu wa yaqulu Sami Allahu liman hamidah thumma yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima mankibai mu'tadilan thumma yaqulu Allahu akbar thumma yahwi ilal ardi fayujafi yadayhi an jambayhi thumma yarfa'u ra'sahu wa yathni rijlahul yusra wa yaqudu 'alaiha wa yaftahu asabi'a rijlaihi idza sajada thumma yasjudu thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu wa yathni rijlahul yusra wa yaqudu 'alaiha hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'i thumma yasna'u fil ukhra mithla dhalik thumma idza qama min rakatain kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima mankibai kama kabbara inda iftitahi shalah thumma yasna'u dzalika fi baqiyati sholati hatta idza kanat sajadatu allati fi taslim akhara rijlahul yusra wa qada mutawarikan ala shiqqatil aisar qalu sadaqta hakadha kana yusalli. Hadis riwayat Abu Daud nomor 730, At-Tirmidzi nomor 260. Maksudnya Abu Humaid mengatakan, aku paling tahu di antara kamu sekalian dengan sholat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, para sahabat yang lain mengatakan, mengapa? Demi Allah, tidaklah keadaan kamu lebih lama dari kami mengikuti Rasulullah SAW dan tidaklah lebih awal dari kami menyertai Rasulullah SAW. Abu Humaid mengatakan, ya betul. Mereka mengatakan, maka jelaskanlah. Beliau mengatakan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila baginda berdiri untuk sholat, baginda mengangkat kedua-dua tangannya sehingga kedua-dua tangannya sejajar kedua-dua bahunya. Kemudian baginda bertakbir sehingga setiap tulang menempati tempatnya dalam keadaan lurus. Kemudian baginda membaca Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Kemudian baginda bertakbir dan baginda mengangkat kedua-dua tangannya sehingga sejajar kedua-dua bahunya. Kemudian baginda rukuk dan baginda meletakkan kedua-dua telapak tangannya di atas kedua-dua lututnya. Jadi baginda ketika bertakbir hendak rukuk, baginda mengangkat kedua-dua tangannya sehingga sejajar kedua-dua bahunya. Sampai baginda rukuk sempurna dan meletakkan kedua-dua telapak tangannya di atas kedua-dua lututnya. Kemudian baginda meluruskan rukuknya dan baginda tidak menundukkan kepalanya dan tidak mengangkatnya. Inilah rukuk yang benar. Ketika hendak rukuk bertakbir sambil mengangkat kedua-dua tangannya. Takbirnya mulai hendak rukuk sampai
rukuknya sempurna, meletakkan kedua-dua tangannya di atas kedua-dua lututnya, kemudian punggungnya lurus, tidak bengkok, tidak seperti membungkuk, lurus tulang punggungnya, dan baginda tidak menundukkan kepalanya dan tidak mengangkatnya. Jadi lurus punggung dan kepalanya tidak terkulai dan tidak pula diangkat, jadi lurus. Kemudian baginda mengangkat kepalanya sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar bagi orang yang memujinya. Dan baginda mengangkat kedua-dua tangannya sampai kedua-dua tangannya sejajar kedua-dua bahunya dan dalam keadaan lurus. Jadi setelah baginda rukuk, baginda bangkit untuk i'tidal mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, bersamaan dengan mengangkat kedua-dua tangannya sampai kedua-dua tangannya sejajar kedua-dua bahunya, dan kemudian baginda berdiri dalam keadaan lurus. Kemudian baginda mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan baginda turun untuk sujud ke tanah, dan baginda memisahkan kedua-dua tangannya dari kedua-dua sisi perutnya. Kemudian baginda mengangkat kepalanya dari sujud dan baginda melipat kakinya yang kiri dan duduk di atasnya. Baginda membuka jari-jari kakinya apabila baginda bersujud. Kemudian baginda bersujud, kemudian baginda mengucapkan Allahu Akbar, dan baginda mengangkat kepalanya, dan baginda melipat kakinya yang kiri, lalu baginda duduk di atasnya sehingga setiap tulang kembali kepada tempatnya. Ini adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian baginda melakukan seperti perkara yang demikian pada rakaat yang lain. Kemudian apabila baginda berdiri dari 2 rakaat menuju rakaat ketiga, baginda bertakbir dan mengangkat kedua-dua tangannya sehingga sejajar kedua-dua bahunya, sebagaimana baginda bertakbir ketika memulai sholat. Kemudian baginda melakukan perkara yang demikian pada baki rakaat sholatnya, pada seluruh rakaat salatnya, sehingga apabila ada sujud atau rakaat yang ada di dalamnya ada ucapan salam, baginda mengedepankan kakinya yang kiri dan baginda duduk dalam keadaan mutawarik pada pangkal paha sebelah kiri. Mereka mengatakan kamu benar, baginda sholat seperti demikian. At-Tirmidzi mengatakan hadis di atas adalah hasan sahih. Hadis yang baru disebutkan tadi adalah hasan sahih. An-Nawawi mengatakan isanya sahih atas syarat Muslim. Hadis-hadis sahih tentang mengangkat kedua-dua tangan ketika hendak rukuk banyak diriwayatkan. Abu Atib mengatakan bahwa Abu Ali telah mengatakan ada 30 orang sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan mengangkat kedua-dua tangan ketika hendak rukuk, ketika takbir hendak rukuk. Diulangi, Abu Ali telah mengatakan ada 30 orang sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan mengangkat kedua-dua tangan ketika bertakbir hendak rukuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Abu Bakar bin Ishaq, beliau mengatakan sungguh perkara mengangkat kedua-dua tangan telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari Al-Khulafa'ur Rasyidin, kemudian dari sahabat Nabi dan At-Tabi'in. Sungguh Imam Al-Bukhari telah menjelaskan perkara mengangkat kedua-dua tangan ketika bertakbir untuk rukuk dengan sanad-sanadnya. An-Nawawi mengatakan Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab Raf'ul Yadain perkara mengangkat kedua-dua tangan dengan isnad yang sahih dari Nafi'. Anna bin Umar kana idza ra'a rajulan la yarfa'u yadahi idza raka'a wa idza rafa'a ramahu bil khassa. Maksudnya, sesungguhnya Ibnu Umar apabila melihat seseorang tidak mengangkat kedua-dua tangannya apabila dia melakukan rukuk dalam sholat, dan apabila dia bangun dari rukuk di dalam sholat, maka beliau melemparnya dengan batu-batu kecil. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ummu Darda annaha kanat tarfa'u yadaiha fis shalah hatwa mankibaiha wa hina tabtatihus shalah wa hina tarka'u wa idza qalat sami Allahu liman hamidah rafa'at yadaiha
wa qalat rabbana walakal hamd. Maksudnya, sesungguhnya Ummu Darda ada mengangkat kedua-dua tangannya dalam sholat sejajar kedua-dua bahunya ketika beliau memulai sholat, dan juga mengangkat kedua-dua tangannya ketika melakukan ruku, dan apabila juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga mengangkat kedua-dua tangannya. Beliau kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami dan bagimu segala puji. Imam Al-Bukhari mengatakan sebahagian perempuan-perempuan sahabat Nabi SAW mengetahui tentang perkara mengangkat kedua-dua tangan ini. Dengan isnadnya yang sahih diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, sungguhnya beliau mengatakan Raful yadaini fis shalah syai'un tuzayyinu bihi sholatak. Maksudnya, mengangkat kedua-dua tangan dalam sholat adalah suatu perkara yang kamu menghias sholat kamu dengannya. Al-Bukhari mengatakan perkara meninggalkan mengangkat kedua-dua tangan adalah tidak tetap di kalangan ulama Basrah dari orang-orang yang kami ketahui, dari ulama Hijaz dan ulama Iraq. Sebahagian dari mereka adalah Al-Humaydi, Ali bin Al-Madini, Muhammad bin Al-Muthanna, Yahya bin Mu'in, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Ibrahim. Dan orang-orang ini adalah ulama pada zaman mereka. Tidak tetap di sisi seorang pun dari mereka pengetahuan dalam meninggalkan perkara mengangkat kedua-dua tangan dari Nabi SAW. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang tidak mengangkat kedua-dua tangannya. Al-Bukhari mengatakan adalah Ibnu Mubarak mengangkat kedua-dua tangannya. Beliau adalah orang yang paling banyak ilmunya di zamannya. Jika tidak ada di sisi seorang yang tidak mengetahui dari as-salaf suatu ilmu, maka mengikuti Ibnu Mubarak tentang sesuatu yang beliau mengikuti Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, dan at-tabi'in adalah lebih utama daripada mengikuti perkataan-perkataan orang yang tidak berilmu. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan perkara mengangkat kedua-dua tangan dari orang paling berilmu, dari pemimpin-pemimpin Islam, dari sahabat Nabi SAW, at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Al-Bukhari mengatakan orang-orang penduduk Makkah, Madinah, Yaman, dan Irak sungguh telah sepakat atas mengangkat kedua-dua tangan. Kemudian beliau meriwayatkan dari jamaah yang lain. Kemudian beliau mengatakan, sesiapa yang menyangka bahwa sesungguhnya mengangkat kedua-dua tangan adalah suatu perbuatan bid'ah, maka sungguh dia telah mencela sahabat Nabi SAW, as-salaf dan orang-orang setelah mereka, dan penduduk Hijaz, Madinah, Makkah, dan banyak dari penduduk Irak, Syam, Yaman, dan Khurasan. Sebagian dari mereka adalah Ibnu Mubarak sampai guru-guru kami. Tidak tetap dari seorang sahabat pun perbuatan meninggalkan perkara mengangkat kedua-dua tangan. Tidaklah sanad-sanad perkara tidak mengangkat kedua-dua tangan adalah lebih sahih daripada sanad-sanad perkara mengangkat kedua-dua tangan. Imam Al-Bukhari mengatakan, adapun riwayat dari Nabi SAW tentang mengangkat kedua-dua tangan ketika memulai sholat, ketika ruku, ketika hendak ruku, dan ketika bangun dari ruku, dan riwayat bahwa sungguh Nabi SAW mengangkat kedua-dua tangannya pada tempat-tempat tersebut dan dalam berdiri dari 2 rakaat, maka seluruhnya adalah sahih. Seluruhnya adalah sahih, karena sesungguhnya perkara demikian itu tidak dihikayatkan dari satu sholat. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.